Okey, Tuan YDP, pengarah, dah pukul 10, boleh kita mula ke atau macam mana? Boleh mula ke Tuan? Ya, Adi? boleh, silakan. Boleh ya? Okey. Boleh. Saya tunggu. Okey, baik. Okey. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Kamal bin Mat Sabri, pengarah College Vocational Greek. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad bin Wahab, yang di-Pertua PIBG College Vocational Greek. Tuan Haji Muhammad Ramli bin Saleh selaku Timbalan Pengarah Akademik. Encik Sirusmini bin Sidik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Seterusnya Puan Nur Azwida Hanim binti Haji Muhammad Arif selaku Ketua Jaminan Kualiti. Seterusnya barisan ahli jawatankuasa AJK PIBG, para pensyarah college, tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dan berkat limpah kurnianya dapat kita sama-sama menghadiri dalam majlis yang penuh permuafakatan, iaitu Mesyuarat Agung PIBG College Vocational Greek kali yang ke-23, diadakan secara maya untuk kali yang kedua. Setelah format yang sama kita lalui semasa mesyuarat kali yang ke-22, iaitu tanpa bersumuka, hanya melalui pautan Google Meet seperti sekarang ni lah, dan juga live streaming YouTube. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada para ibu bapa dan waris para pelajar yang sudi meluangkan masa seketika bagi mencapai kata sepakat dan berkongsi pendapat dalam merencana agenda kecemerlangan akademik dan tahsiah anak-anak yang menimba ilmu di College Vocational Greek. Penyertaan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, penjaga sekalian menandakan tuan-tuan dan puan-puan begitu positif dan saling memberi kerjasama dalam program anjuran college meskipun kita dalam fasa peralihan endemik COVID-19. Syabas dan tahniah. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon keberkatan ilahi agar segala urusan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput Encik Muhammad Syahir bin Muhammad Sharif bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya ya Allah, pada pagi ini kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas-Mu ya Allah, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Kolej Vocational Greek kali ke-23. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, justru itu kami memohon kepadamu ya Allah, agar mengurniakan kepada kami buah fikiran dan idea yang bernas, agar kami dapat memberikan penyelesaian kepada segala masalah yang timbul dan dapat mengatur langkah dan strategi di dalam meningkatkan kecemerlangan dan kejayaan anak-anak kami, sama ada di bidang akademik, co-curriculum dan juga daripada aspek pembinaan jasmani, emosi dan rohani. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang telah dan akan kami laksanakan akan menjadikan kolej vokasional ini sebagai sebuah kolej yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kolej yang disegani dan dihormati. Kolej yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kurniailah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ilmu dan amal serta sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syahir bin Muhammad Syarif atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita sentiasa dirahmati hingga ke penghujung insya-Allah. Amin. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan mempersilakan yang dihormati Tuan Haji Muhammad bin Wahab yang di-Pertua PIBG College Vocational Greek untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal selaku pengacara majlis. Saya rasa ni kali kedua lah Encik Muhammad Faizal dapat menjadi pengurusi majlis ataupun MC. Kadang-kadang yang amat baik sekali ya. Yang berbahagia Encik Muhammad Kamal Sabri, pengarah Kolej Vocational Greek. Encik Tuan Haji Muhammad Ramli Saleh, Timbalan Pengarah Akademik. Tuan Rosmini, Timbalan Pengarah Akademik. Puan Nur Azmira Hanin selaku Ketua Jaminan Kualiti. Barisan-barisan ahli jawatankuasa PIBG College Vocational Greek. Tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah serta para ibu bapa yang saya kasih sekalian. Pertama sekali saya merakamkan jutaan terima kasihlah kepada pihak kolej di atas inisiatif yang dapat mengadakan program pada pagi ini. Memang saya rasa pada masa mulanya kalau nak kumpulkan semua ibu bapa pada hari-hari Sabtu ini amat sukarlah kalau kita nak suruh datang di kolej. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang duduk di jauh-jauh, yang kadang-kadang terpaksa hantar anak yang sulung ambil adik dan pelbagailah masalah yang kita hadapi. Tapi walau bagaimanapun saya rasa ni kali kedua lah kita dapat mengadakan mesyuarat agung tahunan yang ke-23. Kali 22 juga kita buat secara maya pada tahun yang lepas. Tapi saya tengok cara pelaksanaan kita secara Google ni memang secara yang lebih efektif lah. Lebih efisien selagi. Ya. Dan kalau kita lihat kehadiran hari ini, dah ada 139 orang. Kalau kita nak kumpulkan dalam dewan yang selalu kita hadir, Cik Ahmad Kamal, saya rasa susah juga kita nak dapat angka yang sebegini banyak. Jadi pada hari ini dah 140 orang ni saya kira cukup meyakinkan kita dan lebih memberikan efektif pada kita. Dan sesuai pula pada hari ini saya tengok adalah merupakan hari pemilihan
sebenarnya tiap-tiap tahun kita kena adakan pemilihan yang baru. Satu proses keadaan yang baru. Saya pun lihat ramai kawan-kawan yang lebih junior, bukan lebih senior, lebih junior pun menarik diri untuk dicalonkan semula. Jadi saya pun duk fikir-fikir dengan keluarga saya pun dah 12 tahun anak pun tak ada kat sini kan, di kolej ni. Anak saya pun dah habis kolej, dah habis kerja, jadi saya rasa sesuai lah dalam kehadiran yang sebegini ramai, kita dalam Mesyuarat Agung ni membuat satu pemilihan yang baru, bermula daripada yang dipertua sehingga ke pemeriksa kira-kira. Saya rasa kalau kita dapat satu barisan yang baru, lebih mantap, lebih muda lagi, saya pun dah masuk golongan yang agak senior, dah pencet, dah bersara ya Tuan Haji Kamal, Cik Kamal ya. Jadi Cik Kamal pun tak lama lagi pun nak bersara. Dah 4 atau 5 pengarah dah yang saya lalui ni sebagai YDP. Saya rasa dah begitu lama lah. Jadi berilah peluang pada mereka-mereka yang baru, yang saya rasa mungkin boleh lebih berkaliber, lebih berdaya kuat, lebih berwawasan dan selaras dengan kehendak kita menjadikan kolej ini sebagai satu proses akademik event. Kita adalah peluang yang baik. Tuan-tuan dan puan, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih lah kepada semua rakan-rakan ahli jawatan kuasa. Tahun 2014 ke sekarang, memang banyak kerjasama yang berbuat satu sehingga bolehkan PIBG ini bergerak dengan lebih. Saya dapat lihat bahawa sejak Kementerian Pelajaran mewujudkan sarana PIBG ini, banyak ibu bapa yang boleh memberi toleransi yang baik. Saya juga nak ucap terima kasih lah kepada Puan, saya pun tak apa ingat Puan yang dulu, dia memang dia banyak-banyak memberikan idea untuk cara pelaksanaan kutipan yuran. Saya cukup tengok dengan lebih teliti bahawa memang dia rajin untuk membuat kerja sedemikian rupa. Sebenarnya bukan kutipan yuran tu ya, kutipan wang sumbangan. Tanpa wang sumbangan yang cukup, kita tak dapat menjalankan operasi dengan baik. Jadi kaedah-kaedah berikut boleh diguna pakai, saya rasa. Cuma cara pelaksanaannya kena lebih teratur dan lebih dingin supaya tidak mendatangkan mudarat pada ibu bapa. Saya juga lihat bahawa ilham untuk sarana PIBG ini berkecimpung dalam KV ini lebih efisien dan lebih baik lagi lah. Terutama sekali dalam masalah untuk menangani masalah keadaan kurangnya kita dalam bentuk fizikal dan bentuk pembangunan serta prasarana. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa yang dihormati sekalian, saya memahami bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa untuk menyekolah ataupun memberi anak-anak belajar di sini memang menghadapi satu masalah yang kadang-kadang yang dingin lah, yang susah. Maklumlah, hulu Perak ni terletak di bahagian hulu, tapi ada lagi yang lebih hulu, iaitu di Pekalan Hulu. Kalau dah kira yang itu, saya fikir sekolah kita ni memang sekolah yang baik. Satu kaedah untuk memberikan satu alumni yang cukup baik. Saya tengok bunyi telefon saya tu tunggu sejak lah. Saya tadi nak berfungsi dalam saya punya iPad, tapi iPad belum meregang. Jadi terima kasihlah kepada bapa yang boleh memberikan suasana cemerlang. Yang paling penting untuk melihat mutu pencapaian akademik anak mereka maju. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya percaya bahawa dalam mana-mana pemimpin pun sudah tentu ingin memberikan kerjasama yang baik dalam memberi arus perdana kepada Kolej Vokasional Negeri. Saya pada masa dulu, masa mula-mula memegang jawatan, saya banyak bergantung harap pada ahli parlimen yang ada di situ, iaitu Allahyarham Tuan Haji Hasbullah, Datuk Haji Hasbullah. Yang banyak yang dia memberikan kerjasama kepada kita. Kalau tak silap saya, 2 buah dewan yang kita dapat di sini pun semuanya hasil sumbangan beliau dalam peruntukan beliau. Tapi sekarang beliau dah tak ada. Kita juga nak kena merujuk kepada ahli parlimen yang baru, tapi belum dapat lagi. Sehingga sekarang belum lagi ada ahli parlimen yang baru. Saya harap kalau ahli parlimen yang baru ni mungkin kalau ada YDP yang baru bolehlah berjumpa dengan dia selalu
saya pun dah nampak dah boleh tenang sesiapa yang akan bakal menjadi ahli parlimen yang baru kalau dia dipilih sebagai calon pilihan raya. Tapi berilah kerjasama pada beliau dan sehingga membolehkan beliau banyak memberi fokus yang lebih berat kepada kolej tersebut, kolej yang kita sedang jalani ini. Tuan Pengarah, para pensyarah yang dirahmati sekalian, saya rasa dalam mesyuarat kali ini cubalah fokus untuk memberi pemilihan kepada pemilihan yang barulah. Kita pun tengok tenaga muda ni pun banyak yang boleh kita ketengahkan untuk menjadi praktis, terutama sekali dalam menggantikan saya sebagai VDP ni. Jadi pada pagi ini saya rasa tidak ada apa-apa hasrat untuk saya panjang membawakan dalam ucapan saya. Saya harap semua para pensyarah ibu bapa dapat bersabar. Walaupun kita dalam keadaan proses endemik, tapi kita mampu untuk bergaling-galing supaya kita dapat melahirkan satu suasana polis yang lebih baik semalam dan lebih sembilan. Saya rasa itu saja daripada saya dan pagi ini. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang baik itu daripada saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Sebab saya dah tukar kepada PC ni. Boleh Saya boleh, saya okay. boleh. Tadi memula tadi saya guna handphone. Sekarang saya tukar. Dengar. Dengar, cikgu dengar. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Demikianlah tadi ucapan oleh Ketua PIBG Muhammad bin Wahab. Terima kasih diucapkan bunyinya kerana beliau berdiri ya. Okey, untuk meneruskan yang berusaha Encik Kamal bin Mat Sabri, Pengarah Kolej Vocational Gerik untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih. Audio saya boleh kedengaran dengan jelas tak? Boleh. Dengar. Okey. Dengar. Terima kasih. Terima kasih pada pengurusi majlis. Terima kasih pada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimati Tuan Haji Muhammad bin Wahab, yang di-Ketua PIBG College Vocational Gerik. Yang dimati Tuan Haji Muhammad Ramli bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik, Cik Sirusmini bin Sidik, Timbalan Pengarah Sekolah Akademik, Puan Nora Spidah Hanim binti Haji Muhammad Arif, Ketua Jaminan Kualiti, semua ketua jabatan, semua pensyarah, semua ahli jawatan kuasa PIBG, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya amat bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan atas limpah kurnianya, segala perancangan dan usaha yang jitu, akhirnya mesyuarat agung PIBG kali ke-23 dapat diterjemahkan pada pagi ini. Terima kasih pada semua ibu bapa dan kepada semua pensyarah yang dapat menyertai mesyuarat hari ini. Kita buat secara maya melalui Google Meet. Kehadiran ibu bapa dan semua pensyarah menunjukkan kesepakatan, komitmen yang tinggi bagi merealisasikan visi dan misi kolej untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, kurikulum dan sasiah pelajar. Tidak dilupakan juga sekalun penghargaan dan terima kasih kepada semua pensyarah yang berempat bulan dalam menunjukkan komitmen tinggi bagi menjayakan majlis ini. Hadirin sekalian, seperti yang sedia maklum, matlamat kolej vokasional diwujudkan adalah untuk melahirkan 70% pekerja mahir, 20% sebagai usahawan dan 10% untuk melanjutkan pelajaran. Seterusnya, kelayakan untuk pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma Vocational Malaysia setelah melepasi
ya pengajian peringkat sijil vokasional Malaysia selama 2 tahun. Kelaikan dia mesti melepasi purata nilai grade cumulative academic 2 poin ke atas dan purata nilai grade cumulative vocational 2.67 ke atas. Lulus bahasa Melayu dan kompeten semua modul vocational. Jadi kita harap bagi pelajar SBM semester 4 ya, yang tahun 2 yang keputusannya akan keluar tidak lama lagi, kita harap kesemuanya akan layak untuk memasuki program 1 diploma yang dijangka akan mendaftar pengajian pada 4 Julai nanti. Sekretariat saya maklumkan bahawa Majlis Convocation kali ke-6 2021 Kolej Vocational Negeri yang dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu di Kolej Vocational Negeri telah menyaksikan seramai 100 graduan telah menerima penganugerahan Diploma Vocational Malaysia yang terdiri daripada 8 program diploma. Yang pertama, Diploma Pengurusan Perniagaan 6 orang, Diploma Perakaunan 7 orang, Diploma Teknologi Kempalan 16 orang, Diploma Teknologi Pembinaan 4 orang, Diploma Seni Kulineri 23 orang, Diploma Bakery dan Pastry 23 orang, Diploma Teknologi Pengurusan Pengkalan Data dan Aplikasi Web 7 orang, dan Diploma Teknologi Maklumat 14 orang. Jadi keseluruhannya yang telah berkombor dan mendapat penganugerahan diploma 100 graduan. Seterusnya, untuk graduan kohort 2021, peratus keboleh pasaran pelajar yang kohort 21 yang lepas iaitu 80.41%. Peratus yang bekerja dalam bidang mengikut program masing-masing 59.8%. Dan yang menjadi usahawan 10.31%, dan yang sambung pengajian ke IPT dan pusat pendidikan tinggi iaitu 7.2%. Untuk makluman hadirin, pihak kolej ya akreditasi penuh MQA. Kita telah mendapat 4 ya akreditasi setakat ini iaitu program diploma seni kulineri, program diploma bakery dan pastry, iaitu MQA ya, iaitu program diploma seni kulineri MQA, program diploma bakery dan pastry diberi oleh MQA, akreditasi penuh ya, kemudian akreditasi penuh MBOT, iaitu program diploma teknologi pembinaan dan juga program teknologi timpalan MBOT. Dan program yang telah dilawati, kita menunggu keputusan iaitu program teknologi maklumat dan juga program teknologi sistem pengurusan pengkalan data. Kita sama-sama berdoa supaya kedua program ini akan mendapat akreditasi MBOT yang penuh nanti. Dan permohonan yang seterusnya dijangka akan dilawati iaitu program diploma pengurusan perniagaan dan program diploma perakaunan yang akan dilawati oleh pegawai-pegawai penilai akreditasi penuh dalam waktu yang terdekat. Di kesempatan ini, saya juga ingin memaklumkan data pelajar terkini Kolej Vocational Negeri bagi sesi pengajian 2021 adalah seperti berikut. Tahun 1 SBM 140 orang iaitu ambilan tahun 1 SBM 2022 yang telah berakhir ya 14 Jun yang lalu iaitu 95.3%. Terima kasih kepada semua warga Kebegeri dan juga semua pihak yang telah membantu untuk proses ambilan murid bagi tahun 1 SBM 2022 iaitu pencapaian kita 95.3%. Sementara pelajar 2 SBM ya, iaitu yang ada sekarang 157 orang, tahun 1 diploma 157 orang, tahun 2 diploma 81 orang. Jumlah keseluruhan pelajar yang ada di KB Grid sekarang tidak termasuk pelajar OJT yang menjalani latar industri sekarang iaitu 535 orang.
Untuk makluman hadirin, pelajar kita untuk pencapaian ya, iaitu pencapaian untuk KB Skill telah menyertai ya, iaitu pertandingan World Skill Malaysia ya, belia ya, di Institut Kemahiran Belia Negara, iaitu peringkat penyertaan layak ke peringkat pra, ada 2 ya, dan 2 orang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sedia maklum bahawa anak-anak ini merupakan penyejuk hati penggerak jantung. Kelahiran seseorang anak menjadikan harapan yang tinggi menggunung kepada kedua ibu bapa. Kejayaan anak-anak merupakan hadiah yang paling bernilai untuk semua ibu bapa. Kemenjadian anak-anak adalah bermula daripada ibu bapa. Pihak kolej berharap semua ibu bapa janganlah meletakkan 100% tanggungjawab mendidik anak-anak kepada pihak kolej semata-mata. Sokongan dan pelibatan semua ibu bapa amat diperlukan dalam memastikan kejayaan anak-anak ini. Jadi saya mewakili pihak kolej menyeru supaya ibu bapa memberi kerjasama yang erat kepada pihak kolej supaya kita sama-sama dapat berganding bahu dan sekaligus dapat menyuntik semangat belajar dalam sanubari anak-anak. Dengan perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, PIBG menghadapi pelbagai cabaran membantu pihak kolej dalam semua aspek hasil kemajuan dan kecemerlangan pendidikan anak-anak dari masa ke semasa. Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang jitu, amatlah sukar bagi pihak KB Grid untuk mencapai kejayaan yang diharapkan. Hasrat ini lebih mudah dicapai apabila semua pihak termasuk ibu bapa dan ahli komuniti bersatu dan menyokong satu matlamat, iaitu membantu pelajar supaya berjaya. Peranan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah tidak dapat dinafikan. Kita telah melepasi PDPR di rumah sekarang ni, semuanya telah bersemuka ya, mulai 13 Jun yang lalu ya. Apabila ibu bapa terlibat sama, kolej mendapat banyak manfaat, antaranya pencapaian murid meningkat. Kes disiplin di kalangan pelajar kita dapat kurangkan dan hubungan pihak kolej dengan ibu bapa menjadi lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bagi pihak kolej merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama yang baik dalam melaksanakan pelbagai program kolej. Hanya dengan kerjasama semua pihak secara berterusan bagi anak-anak didik kolej ini terbina sebagai insan cemerlang dari segi sosial, akademik dan co-curriculum. Terima kasih juga kepada PIBG yang banyak membantu memberi sumbangan idea dan keuangan untuk menjalankan program-program yang diadakan oleh pihak kolej. Setinggi-tinggi penghargaan dan dirakamkan kepada barisan PIBG yang diterajui oleh Tuan Haji Muhammad yang banyak memberi sokongan baik dalam bentuk kewangan maupun idea serta moral. Tidak keterlaluan jika saya katakan, barisan PIBG kolej ini amat dedikasi dan komited dalam membantu mencapai hala tuju dan kecemerlangan. Jadi saya serahkan kepada ahli mesyuarat untuk memilih jawatan kuasa PIBG ya. Sekiranya nak lantik yang nak kekal yang sebelum ini pun saya alu-alukan. Akhir kata, semoga Allah memberkati kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab majlis masing-masing bagi membina insan yang berilmu dan cemerlang terus menjadi rakyat yang berjaya kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada ucapan yang disampaikan oleh tadi Tuan Pengarah kita, Encik Kamal bin Mat Sabri sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita ke agenda yang seterusnya, iaitu mesyuarat lah, kalau kita boleh lihat pada notis ataupun buku program ya, sebentar lagi kita akan adakan mesyuarat agung. Jadi sebelum kita ke agenda itu, moleklah kiranya kita menyaksikan sebuah tayangan multimedia kemenjadian
alumni pelajar di College Vocational Greek ini dan juga kerjaan pelajar-pelajar. So dengan itu saya serahkan kepada unit multimedia untuk mengendalikan tayangan multimedia ini. Dipersilakan. Suara ada tak suara? Tak dengar suara tuan. Tuan multimedia. Tak dengar suara dah. Kejap ya, ada masalah teknikal sekejap. Kejap saya buat balik. Okey, Roger. Cik Fairuz Akmal nak cakap sesuatu ke? Tak dengar suara dah. Tak ada suara, tak dengar. Tidur ke?
Tak ada suara, tak ada suara. Tak dengar ke? Tak ada suara. Tak dengar, tak ada suara. Oh ya. Kejap Semua tu, semua part sana tu. Senyap, sunyi, tak bunyi apa ni. Tak dengar apa langsung ni. Sebentar Tuan Samsul. Berpendapatan 3,500 bulan. Ayo, Kolej Muhammad Nashirin bin Muhammad Nazri. Okey, suara dah ada tapi gambar tak ada. Tuan Muhammad Ismail. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Farhana binti Syed Azmi, alumni Kolej English Negeri, khusus Pengurusan Perniagaan Kohort 2017. Saya Okey, dah ada suara. Di bawah Departemen Sales and Marketing sebagai Sales Executive. Dengan pendapatan sebulan saya sebenarnya Okey, dah ada. Jom, masuk ke degree. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq Akrim bin Muhammad Nazri, alumni Kolej Vokasi Negeri 2019, kursus pengurusan pangkalan data dan web aplikasi dan bekerja di sebuah syarikat international iaitu Success Resources Global. Jawatan saya adalah IT developer dan berpendapatan 3,500 bulan. Ayo, Kolej Muhammad Nashirin bin Muhammad Nazri merupakan alumni Kolej Vokasi Negeri khusus pangkalan data dan aplikasi web. Alhamdulillah, saya sekarang bekerja sebagai kontraktor jabatan developer di salah sebuah syarikat overseas iaitu syarikat Essential Solution. Pendapatan saya bulan sebanyak 3,000 sebulan. Terima kasih kepada Kolej Vokasi Negeri untuk anda semua. Saya pada anda Iaitu apa nama Kepansia. Sekarang penawaran dan penutupan masa pelajaran elective. Ya, isi satu penawaran dan penutupan masa pelajaran elective tanpa termisah. Saya nak kata bisa dikatakan masa dalam lagi kadang-kadang untuk kita dapat lagi kita mungkin kita dapat dunia tak ada di kita. Jadi kita kena untuk buat yang ada masuk dalam aliran dia, tapi ini kita sangat penting. Bukan saja berdasarkan ujian akhir ataupun ujian tengah, kita buat laporan betul yang permintaan terbayar. Ada suara dua tu yang tak berkaitan dengan mesyuarat tu. Okey, dia dah off dah. Admin Assistant di syarikat YBS Agro Premier Senyam Berhad dengan pendapatan sekitar RM1,700 sebulan. Ayo masuk ke B-Grade. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazil bin Muhammad Fazil, alumni Kolej Vokasi Negeri Teknologi Pembinaan 2017. Saya sekarang bertugas sebagai Site Engineer
penyedia di Wi-Fi GNC Senyap Berhad berpendapatan RM2,500 sebulan. Ayo masuk polis Bugis Negeri. IPN kita sebagai set engineer di Tiga Engineer Construction pendapatan sekitar RM2,500. Sekarang kita berada di site residential floor untuk laluan kemasan PB MRT yang kita lihatkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Safrizal bin Mohamed, alumni PB Greek, Teknologi Pembinaan 2017. Sekarang saya memegang jawatan sebagai pengurus syarikat di Saiful Muhammad Enterprise. Ayuhlah masuk ke Kolej Vocational Negeri. Saya Muhammad Syaril Azmi bin Jamaluddin, alumni PB Greek, Teknologi Pembinaan tahun 2018. Saya sekarang bertugas sebagai lab technician di syarikat Astronaut Senyap Berhad. Pendapatan bulanan saya sebanyak RM2,000 Malaysia. Terima kasih. Hai Azmi. Selesai ke? Cik Muhammad? Okey dah. Terima kasih. Selesai. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada unit multimedia yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan bahawa tayangan multimedia ni bagi tujuan mesyuarat ini dapat dijayakan. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit hiccup tadi. Mungkin itu antara kekangan kita lah bila kita mengadakan Google Meet begini kan, untuk menyediakan ataupun memaparkan multimedia secara maya ni. Jadi begitulah contohnya kejayaan anak-anak kita, kemenjadian alumni pelajar di College Vocational Greek khususnya lah. Jadi ada yang bertanya tadi, boleh kedapatkan contoh ataupun salinan tayangan ni, nanti itu kita serah pada unit multimedia lah untuk memutuskan nanti. Okay. So majlis mengucapkan syabas dan tahniah kepada unit multimedia KB Greek atas kandungan persembahan multimedia itu tadi. Selamat maju jaya. Okey, jadi kita ke acara seterusnya yang kita nanti-nantikan, iaitu mesyuarat agung kita. Dengan itu saya serahkan majlis ini kepada Tuan Haji Muhammad bin Wahab yang dipertua PIBG untuk meneruskan agenda mesyuarat. Majlis mempersilakan. Ya, terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal selaku pengacara majlis pada pagi ini, yang berusaha Tuan Pengarah Encik Muhammad Kamal Sabri, tuan-tuan timbalan pengarah, tuan-tuan pensyarah-pensyarah kanan, tuan-tuan dan puan-puan pensyarah-pensyarah dan ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Jadi syukur alhamdulillah kita dapat telah dipertontonkan sedikit sebanyak tayangan multimedia, iaitu yang telah memperlihatkan kemenjadian pelajar-pelajar di Kolej Vocational Greek. Saya dapat merasakan bahawa itulah secara live dan secara praktikal, walaupun kita tak dapat lihat bagaimana keadaan anak-anak kita bekerja, berkursus di sini dan juga menghadiri kursus dalam kerja, tapi kita dapat lihat bahawa mutu serta tandingan pelajar-pelajar kita di kolej ini memang begitu baik sekali lah. Saya juga mengucap terima kasihlah kepada guru kanan yang telah membimbing multimedia ini supaya dapat terus lebih menyerlah kepada pelajar kita dalam masa-masa yang akan datang. Jadi sebagai tidak membuang masa, kita terus pada agenda kita mesyuarat pada pagi ini. Saya cuba buka dalam saya punya buku program semalam, memang dah buka. Saya save dah, nak cari dekat mana saya letak pun saya tak ingat lah. Walau bagaimanapun kita teruskan agenda mesyuarat kita. Mesyuarat Agung PIBG kali yang ke-23.
Jadi saya dengan tidak membuang masa, saya jemput kepada pengarah Kolej Vokasi Negeri Encik Muhammad Kamal Sabri untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dijemput dengan segala hormat. Terima kasih Tuan Haji Muhammad, YDP Kolej Vokasi Negeri. Jadi apa yang saya nak ucapkan tadi, saya dah ucapkan dalam ucapan permulaan, dan kita harap mesyuarat agung ni dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Ya, so itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Kamal. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa tuan-tuan dan puan dah melihat buku mesyuarat kita yang telah ditunjukkan pada muka yang pertama tadi. Boleh kita dapatkan di situ. Kita terus pergi kepada agenda yang kedua, iaitu untuk membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PABG Kolej Vokasional Negeri kali yang ke-22 pada tahun lepas yang telah kita adakan. Saya jemput Puan Setiausaha, Puan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suraida binti Ramli, Setiausaha PIBG, membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-22 untuk sesi 2021-2022 yang bertarikh 25 September 2021 seperti yang dilampirkan pada pautan dalam talian halaman 7 hingga halaman 12 untuk disahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan Siti selaku Setiausaha. Bolehlah tuan-tuan dan puan lihat di halaman muka surat 7 hingga muka surat 12 mengenai dengan minit mesyuarat tersebut. Tak ada sebarang pindaan, saya rasa semuanya teratur. Kami pun dah memperhalusi dalam mesyuarat jawatankuasa seminggu yang lepas. Ya, saya jemput kalau tak ada perbezaan, kita cadang untuk setakat minit mesyuarat tersebut. Kita ada 145 yang hadir pada hari ini, ramai. Dia jemput. Assalamualaikum, saya Puan Nur Fazila binti Muhammad Yunus mensahkan dan menerima mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-22. Ya, terima kasih Puan Nur Fazilah yang telah cadang untuk mengesahkan minit mesyuarat tersebut. Saya minta sokongan. Saya Cikgu Nur Hasliza menyokong cadangan tersebut. Terima kasih Cikgu Nur Hasmiza. Baik, seterusnya kita ke agenda untuk membentang dan menerima penyata kewangan. Ada perkara bangkit? Tak ada. Saya rasa kalau ada perkara bangkit, kita bawa ke hal lain nantilah. Okey, dijemput Puan Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Hayati binti Abu Bakar selaku Bendahari PIBG Kolej Vokasi Negeri bagi sesi 2021-2022 dengan ini membentangkan laporan keuangan PIBG bagi tahun 2021 daripada muka surat 14 hingga muka surat 17.
Okay, untuk perincian, tuan-puan bolehlah merujuk buku program pada muka surat yang telah dinyatakan. Okay, terima kasih Puan Hayati Abu Bakar selaku bendahari yang telah membentangkan. Bolehlah kita lihat di muka surat 14 hingga muka surat 17. Dalam pautan saya rasa tak ramai yang print kalau nak print ni makan masa juga. Boleh lihat di situ. Okey, semua dah menetap dah menetap laporan kewangan. Ada apa-apa pertanyaan tak? Sebab kita tak nampak wajah seseorang. Ada apa-apa pertanyaan? Di situ kita diperlihatkan dengan bayaran sumbangan yang masih ada tunggakan. Kita telah diperjelaskan pada minggu lepas oleh Puan Bendahari. Jadi pada ibu bapa kalau ada kelapangan bolehlah tengok kalau anak-anak kita masih ada tunggakan uang sumbangan untuk kita tabungkan dalam PABG tu bolehlah kita jumpa Bendahari nanti. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita cadang untuk mengesahkan minit mesyuarat tersebut. Saya jemput salah seorang ibu bapa, cadang dan mengesahkan. Saya Osman Yaakob mencadang untuk mengesahkan laporan tersebut. Osmani Yaakob. Osman Yaakob. Osman Yaakob. Ya. Mencadang untuk disahkan. Ada sokongan? Saya Muhammad Faizal Kamil menyokong. Muhammad Faizal Kamil menyokong. Baik, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan, saya rasa itu adalah untuk membentang. Kita pergi kepada agenda seterusnya iaitu untuk membahas dan menerima usul. Usul bertulis ada dipaparkan di situ kan? Di pautan ada usul bertulis. Ada. Ada. Okey. Usul yang pertama, ada ibu bapa yang terbabit tu untuk mencadang untuk ataupun nak ulas, beri huraian. Usul yang pertama Puan SU boleh baca secara pintas tak? Secara kasar. Puan SU. Usul yang pertama. Okey, Assalamualaikum. Encik Muhammad Fazirul Hashim yang mengutarakan usul ini Jadi dia sarankan kaedah pembayaran yuran bulanan secara online. Yuran makan asrama lah ni. Yuran bulanan secara online. Okey, kita pergi usul yang pertama dulu. Ada sesiapa yang rasa boleh kita terima pakai kaedah tersebut? Sekarang ni pun kita bayar saman pun pakai online lah. Pembawa usul ada ke ni? Ya, saya ada. Assalamualaikum. Okey, silakan. Sebab saya untuk bayaran yuran asrama, yuran yang RM90 yang untuk bulan monthly bulan tu. So instead of kita suruh anak-anak pegang duit tunai dan serahkan pada warden, kenapa tak kita usulkan untuk bayar secara online dan rekod. Tu saya punya proposal lah. Saya usulkan benda tu lah supaya senang.
at least anak tak simpan duit banyak sangat dalam untuk dia punya personal lah. So harap dapat dia pertimbangkan lah benda tu. Okey, terima kasih Tuan Madibi. Okey, terima kasih pada Encik Muhammad Fazirul yang mengusulkan kaedah pembayaran yuran bulanan secara online. Jadi untuk makluman ya, pembayaran sumbangan PIBG dan juga koperasi ya, tak ada masalah ya, boleh buat secara tunai ataupun online. Jadi yang perlu dibuat iaitu slip pembayaran tu terus kemukakan sebagai bukti pembayaran kepada melalui koordinator kelas masing-masing. Jadi koordinator ni akan panjangkan kepada PIBG, bendahari PIBG. Kalau melibatkan PIBG, kalau melibat koperasi, dia akan panjangkan kepada bendahari koperasi. Jadi tak ada masalah. Boleh bayar secara tunai ataupun secara online. Cuma slip tu maknanya hantar kepada koordinator kelas masing-masing. Ya. Tetapi bagi yuran makan asrama, setakat ini tidak dibenarkan pembayaran secara online, ya. Jadi kena buat secara tunai. Jadi ibu bapa ya boleh bayar secara tunai apabila sebaik saja mendaftar asrama, ataupun ibu bapa masukkan duit ke dalam akaun Bank Simpanan Nasional anak masing-masing. Sebab College Vocational Grade menjadi ejen ya Bank Simpanan Nasional, jadi keesokan hari pengajian dia boleh keluar dan terus bayar pada penyelia. Jadi untuk elakkan daripada duit hilang jika ada di tangan pelajar ya, di tangan anak. Jadi kita galakkan semua ibu bapa buka akaun Bank Simpanan Nasional untuk memasukkan dan mengeluarkan duit. Jadi minima yang boleh keluar daripada koperasi iaitu RM10 ya, maksimum dia RM500. Ya, yang itu daripada jawapan daripada saya ya. Okey, terima kasih ini Tuan Madibi. Okey, terima kasih Cik Kamal yang telah memperlalusi tata cara kita membuat kaedah pembayaran secara online. Saya lihat bahawa di waktu sekarang ni pun kalau dah pihak-pihak swasta seperti Tenaga Nasional Berhad, ya, lembaga Perak dah jalankan secara demikian, saya rasa senang ya. Pertama kita jimat duit tambang kita dan masa kita. Ya. Jadi kita lihat bagaimana skop yang pertama, saya rasa bulan depan ni kita boleh mulakan dengan kaedah tersebut. Okey, terima kasih. Jadi ada tak daripada ibu bapa yang cadang untuk disahkan usul yang pertama tadi? Silakan. Saya Nur Suzana, saya sahkan. Ya. Nama tadi? Nama? Nur Suzana. Nur Suzana. Untuk disahkan. Ada sokongan? Ada sokongan minta nama? Saya menyokong. Puan Syarul ya? Puan Ira. Ira nama ringkas tu? Nur Zafira. Nur Zafira. Saya... Okey, terima kasih. Sama. Baik, jemput Puan Syu membaca usul yang kedua. Saya rasa mungkin bapa tak pegang banyak usul ni. Dia tak ada print. Saya pun semalam print sampai saya letak di mana. Jemput Syu. Yang kedua, usul kedua, penambahan water cooler di asrama untuk gunaan pelajar. Okey, saya Osman Yaakob, saya yang mengusulkan cadangan ni. Saya dapati mungkin ada kekurangan water cooler untuk kegunaan pelajar-pelajar yang berada di asrama. So kalau boleh buat penambahan, is okay lah. Saya Puan Husni, sangat. Okey, terima kasih Tuan Modibi. Jadi untuk menjawab usul ini, jadi setakat ini untuk makluman ya, ada 4 water cooler di Kolej Kediaman iaitu di Blok A, Blok B untuk lelaki dan Blok E dan G iaitu asrama perempuan ya. Water cooler ni adalah sumbangan daripada individu ya. Daripada individu termasuk daripada ibu bapa iaitu 4 water cooler yang sedia ada. Kemudian perlu kita tambah lagi 3 water cooler
iaitu blok C untuk asrama lelaki dan blok D dan F bagi asrama perempuan, sebab asrama ni ada 7 blok semua ya, iaitu 3 blok lelaki dan 4 blok perempuan. Dan setiap satu kita dah dapat sebuah harga dia, water cooler dia, harga dia iaitu 2,200 ya, sebuah harga yang kita baru dapat ya. Jadi kalau kita nak tambah untuk 3 water cooler tu memerlukan belanja 6,600 ya, sebab kita tak boleh membeli menggunakan wang kolej ya. Jadi yang ni 3 unit water cooler 2,200, jadi dicadangkan maknanya water cooler ni kalau dalam mesyuarat ni bersetuju, iaitu sumbangan daripada PIBG ataupun mana-mana individu yang menyumbang. Jadi dibuka kepada ahli mesyuarat. Ya, terima kasih Syed Kamal. Jadi yang dulu ada 4, cuma kita nak tambah 3 lagi lah. Menjadikan 7. Jadi sebagai menampung pembiayaannya, kita boleh buka lah pada mana-mana individu lah. Ibu-ibu boleh, ibu bapa boleh, atau boleh dapatkan mana-mana syarikat tertentu pun boleh. Saya akan cari lah satu daripada sumber untuk membiayai wang tersebut. Berapa tadi Syed Kamal? 2,200 2,200, jadi jumlah keseluruhan 6,600. Kalau untuk satu tu saya akan cari. Saya akan carilah. Maknanya yang 2,200 yang kita dapatkan sebuah harga lah, tetapi kalau individu yang menyumbang, dia cari sendiri water cooler tu dan serah pada pihak polis akan pasang lah. Mengikut harga yang disumbang, dia mengikut water cooler yang didapat daripada mana-mana yang menyumbang. Yang ini kalau pihak polis yang membeli. Okey, maknanya saya akan cari satu, lagi 2 kita buka pada berapa lah. Tak semesti pada individu kalau dia boleh cari mana-mana syarikat pun itu satu kaedah yang cukup baik lah. Okey, terima kasih. Bermakna usul kedua ni kita boleh terima pakai lah sebab kita untuk membuat kebajikan pada anak-anak kita. Saya rasa yang ini pun perlu kita sah tak payah kot usul yang kedua ni. Kita tunggu respon daripada ibu bapa pula. Mana nak tahu balik-balik kan ada ilham untuk ada bincang-bincang suami isteri lah. Kita carilah satu. Contoh dia. Boleh telefon pada pihak. Okey, saya Nur Suzana juga, saya sahkan dan saya sokong. Okey, terima kasih. Keputusannya kita cari 2 lagi lah. Okey. Usul yang ketiga, Puan Asyu ada lagi tak? Ada usul ketiga? Usul ketiga pun ada macam tadi juga, usul untuk bayaran yuran makan secara online. Usul ketiga daripada Encik Tia Izam Kamarudin, jadi telah pun dijawab dalam usul yang pertama ya. Tapi saya Tia Izam, tapi kat dalam tu ada 2 perkara sebenarnya. Lagi satu, dia bukan saja yuran makanan, yuran lain pun saya masukkan dalam cadangan ni lah. So that's why dekat dalam tu saya ada juga offer untuk development of the system secara percuma. Okey, terima kasih Encik Tia. Jadi untuk yang kedua tu menawar diri untuk membangun dan menyenggara sistem bayaran secara percuma. Jadi yang ini terima kasih banyak kerana membantu. Jadi yang ini kita boleh sanakan untuk kutipan yuran PIBG dengan koperasi lah. Nanti kita akan bunyi Cik Tia ya. Cik Tia Izzah, kita akan bunyi. Okey. 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 Usul yang kita terima pakai untuk yang usul ketiga ni iaitu untuk membayar yuran makan dan pelbagai yuran lagi lah. Bermakna kita tunggu respon seterusnya lah. Ya, kalau ada cadangan untuk meluluskan tak? Untuk bersetuju. Yang yuran makan tadi Tuan ODP dikekal secara tunai. Yang lain tu boleh kita laksana secara online lah. Ya? Okey. Okey. Okey, Puan Siti ada usul keempat tak?
Okey, untuk usul keempat, Puan Yuniza Yunus dia cadangkan dia minta penjelasan daripada pihak yang bertanggungjawab untuk membelikan tiket bas untuk pelajar pulang bercuti. Setakat sekarang ni macam mana? Yuniza ada situ? Puan Yuniza ada di talian yang membawa usul? Puan Yusniza ada? Okey. Yuniza. Okey, kalau tak ada saya ingin menjawablah pintas lalu, iaitu pihak pengurusan asrama jadi dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar akan menguruskan sewaan bas daripada luar ketika pulang ke rumah wajib dan juga cuti semester, bergantung kepada permintaan pelajar ke destinasi masing-masing. Contohnya kalau ke Ipoh ke Kuala Lumpur, mengikut maknanya kapasiti. Kalau bas tu 40 orang lah, maknanya kalau 10 orang tak mampulah kita nak menyewa satu bas Jadi bergantung pada kapasiti Jadi untuk ini dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar dan pengurusan asrama dan pelajar akan dikenakan bayaran untuk sewa tu mengikut kadar yang ditetapkan, biasanya lebih kurang sama ataupun rendah sikit daripada yang di luar Begitu juga untuk bas untuk outing Jadi bas outing, jadi kita akan sewa bas daripada luar dan pelajar akan bayar untuk outing tu pergi dan balik sekali sebab kalau kita di atas bas mana bayar pergi dan balik sewaktu naik, sebab kalau untuk pergi saja kadang-kadang dia balik tu penumpang dah tak cukup jadi nak memastikan pelajar dia bayar sekali lah untuk outing ke pekan ke pekan Greek setiap hujung minggu jadi yang ini insyaAllah kita akan laksanakan dalam waktu terdekat untuk pulang ke rumah mengikut kapasiti dan juga untuk outing untuk makluman kepada ibu bapa. Okey. Kita bas kolej setakat ni kita tak boleh gunakan sebab dia ada masalah keserokan dia bawa okey. Untuk makluman cuma van saja kita gunakan untuk perjalanan dekat saja iaitu ke session bus Greek kita hantar macam sekarang ni pelajar yang pulang awal kita hantar menggunakan van college sebab van masih tak boleh jalan jauh, kita perlukan maintenance okey, itu saja untuk jawapan daripada saya okey. Okey, terima kasih Syed Kamal. Saya juga sedang mengusulkanlah juga kalau mendapat mana-mana peruntukan untuk kita cari bajet membaiki van dan bas ni. Hari itu saya bercadang untuk panggil Esko Pembangunan je untuk merasmikan. Mesyuarat secara Google pun tak apa. Sebab kaedah semalam pun saya banyak guna pakai, tengok banyak yang kita masih lagi guna pakai kepada mana-mana penjawat jawatan yang tertinggi dalam kerjaan. Semalam sendiri pun saya panggil Exco Pendidikan. Mari merasmikan mesyuarat Sekolah Kebangsaan Harapan. Nampaknya baguslah respon dia. Dia telah memberi sumbangan yang agak banyak lah juga. Tapi tak apalah, untuk masa akan datang nanti kita bincang dengan pengarah bagaimana cara untuk kita mendapatkan dana ataupun mendapatkan sumbangan untuk membaik pulih kenderaan yang ada tu. Baik, usul yang keempat ni membaik kenderaan ada yang cadang. Saya rasa ni tak payah cadang lah, memang setuju je lah kan. Setuju sebelah suara? Setuju. Setuju Sebab kita dah apa ni yang diguna pakai oleh Cik Kamal ni memang bersungguh-sungguh untuk memberi keselamatan, kesesuaian dan kesenangan selesa pada anak kita lah dengan cara membawa bas luar masuk. Okey, terima kasih. Ada lagi usul tak Puan Aisyah? Ada lagi. Usul kelima masih untuk adakan water cooler lah di setiap blok asrama. Itu usul yang tadi lah. Dan satu lagi usul daripada Puan Nur Suzana,
diminta adakan tandas di asrama dan sekitar blok akademik tu dinaik taraf. Naik taraf Okey, apa Tuan dia? YDP. Ya. Ni, Puan Nur Suzana ada ke ni? Ya, saya. Okey. Saya Silakan. kalau saya cadangkanlah untuk dinaik tarafkan tanda-tandas di sekitar sekolah dengan di asrama lah. Okey, terima kasih. Jadi untuk usul yang pertama, water cooler telah pun dijawab, ya. Sebelum ni, kemudian mengusulkan tandas di asrama dan sekitar blok akademik dinaik taraf. Jadi pihak kolej bergantung pada pertukaran yang diberikan oleh, yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau ada pertukaran, tak ada masalah lah. Setakat ni mana tandas-tandas rosak memang kita selenggara, ya. Kita selenggara dari masa ke masa bergantung pada pertukaran yang sedia ada, ya. Mana kalau ada pertukaran tak ada masalah, ya. Maknanya untuk buat tandas yang cantik pun tak apa, tak ada masalah kan kalau sekiranya ada pertukaran yang diturunkan, ya. Okey, Puan Nuzana. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Kamal. Usul penyelenggaraan tandas. Baik, seterusnya usul yang seterusnya Puan Siti ada lagi? Usul ke-6 daripada Encik Nur Hadiman Abdul Hadi tentang tarikh peperiksaan dan cuti sekolah yang perlu diselaraskan. Ada 4 usul daripada Encik Nur Hadiman ni. Yang keduanya, dia usulkan semua pelajar wajib aktif sukan. Ketiga, usul aktiviti luar seperti berkemah dan mendaki bukit. Yang keempat, kekerapan tukar dom tu dia perlu dikurangkan. Itu usul daripada Encik Nur Hadiman lah. Encik Nur Hadiman ada di sini? Ya, saya ada Tuan. Okey. Berkaitan usul tadi, betul ya? Ada yang nak terangkan sedikit? Encik Nur Hadiman. Saya rasa usul saya tadi jelas. Yang saya rasa apa nak saya ketengahkan, saya rasa betul kita tekan kepada pendidikan. Tapi saya sarankan juga kita kemaskan dari segi penjagaan fizikal dan juga penerapan minda ke arah supaya pembelajaran dan aktiviti sukan ni kita ada balance. So itu yang sebab saya usulkan juga ada kita buat aktiviti sukan di peringkat sekolah dan juga aktiviti luar seperti berkemah atau mendaki bukit yang berdekatan lah. Yang saya dapati di KB Greek ni kawasannya agak unik. Ada bukit di belakang tu boleh diguna pakai kalau kita tak ada dana atau untuk pergi keluar lah. Lepas tu yang last kali tu saya sebut pasal 4 kekerapan tukar dom ni sebab saya tengok setiap kali anak saya ni bila balik semula ke semester ni dia kena bertukar bilik dan dia akan bawa balik barang-barang dan semua sekali yang perlu sepatutnya bagi saya sepatutnya diletakkan di dom lah. So kalau benda ni dapat dikurangkan ikut semester, kalau tidak semester pun kita ikut tahunan lah. Itu saja cadangan saya Tuan. Okey, terima kasih ini Tuan DP dan juga Encik Nur Hadiman untuk menjawab usul dia, iaitu yang pertama mengusulkan tarikh peperiksaan dan cuti sekolah diselaraskan. Jadi untuk makluman hadirin, jadi Kolej Vocational Grade jadi mengikut takwim pengajian yang ditetapkan oleh BPRTV. Maknanya kita tak boleh nak ubah dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kalau cuti tu kadang-kadang dia sama dengan sekolah biasa, kadang-kadang dia tak sama. Jadi kalau sama dengan sekolah harian, itu kebetulan. Jadi kita tertakluk pada takwim pengajian. Sebagai contohnya untuk cuti hari raya haji nanti, jadi takwim yang ditetapkan iaitu cuti dia pelajar pulang mulai daripada hari Jumaat 9 dan dia kena kembali pada hari Isnin 11 bulan ya. KPM pun sama ya, sebab 12 bulan tu dia dah mula sekolah. Itu contoh ya. Jadi yang ni mengikut takwim ya. Jadi kita tertakluk pada takwim. Jadi kalau pelajar tidak hadir dikira
Kontaklah ya. Kemudian kalau ada masalah lain, jadi ibu bapa perlu hantar surat pada kolej ya. Maknanya tidak hadir bersebab ya. Kemudian yang kedua, mengusulkan semua pelajar wajib aktif sukan dan juga mengusulkan aktiviti luar seperti berkemah ya. Jadi yang ini ni untuk mulai 13 bulan itu hari, jadi semua pelajar dah boleh bersukan, menjalankan aktiviti secara bersemuka ya, berkumpulan dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila pelajar ni balik daripada cuti seminggu ni, jadi ada pertandingan majlis sukan-sukan daerah. Jadi kategori ambil bahagian. Itu contoh. Begitu juga untuk perkemahan dan sebagainya, mana kita akan jalankanlah kategori sama ada di peringkat dalaman ataupun di luar. Jadi ini unit pokok akan susun. Ya, begitu juga pihak kolej menyertai KBSK peringkat zon dan juga peringkat kebangsaan. Yang ini aktiviti-aktiviti untuk kemandirian pelajar selain daripada akademik. Jadi sebelum ni kita tak boleh laksanakan sebab kita takluk dengan SOP PKP yang disediakan ya. Kemudian untuk yang bertukar dom tu insya-Allah ya. Sebelum ni kita terpaksa buat demikian sebab kita nak pastikan jarak ya katil di dalam dom tu iaitu 1 meter sekurang-kurangnya. Sebab tu kita nak susun ikut kapasiti pelajar. Kita kena susun dan sebagainya ya. Kemudian apabila pelajar pulang, kita terpaksa kosong sebab dom tu kena dibersihkan dan kena disanitasi ya. Yang itulah. Jadi insya-Allah untuk akan datang ni kekerapan pelajar tukar dom ni kita akan minimalkan seminimal yang mungkin ya. Ya. Yang itu jawapan daripada saya ya. Okey. Okey, terima kasih Cik Kamal. Okey. Terima kasih Tuan, jelas. Terima kasih juga Cik Nur Riman yang telah diberi penerangan tadi mengenai dengan kaedah yang kita pakai untuk kita selaraskan dalam pelbagai-bagai seperti DOM dan juga lain-lain faktor lah yang boleh kita tenangkan. Itu usul yang ke-6. Usul yang ke-7 ada lagi Puan Siti? Ya, ada usul ke-7 daripada Puan Nurul Huda binti Ibrahim. Beliau cadangkan kelas-kelas tambahan bagi pelajar yang lemah dalam sesuatu subjek. Usul daripada Puan, daripada siapa tadi ibu bapa ni? Puan Nurul Huda. Nurul Huda, Puan Nurul Huda. Puan Nurul Huda ada dalam talian? Baik, kalau Puan Nurul Huda tidak ada di talian, saya ingin menjawab di sini iaitu kelas tambahan. Untuk makluman semua, sebelum pada tempoh PKP, semua pensyarah dia telah menyediakan modul-modul dan sebagainya sebab tidak boleh bersemuka. Semuanya kebanyakan ada yang PDPR daripada rumah dan sebagainya sebelum ni ya. Jadi semua modul-modul ni kita perlu post ya, perlu post dan sebagainya dan modul tu perlu dicetak. Jadi modul tu kita minta bantuan daripada PIBG menggunakan dana daripada peningkatan akademik ya. Peningkatan akademik sebanyak RM100 tu kan. Jadi yang ni jadi untuk yang sekarang, jadi tak ada masalah untuk bersemuka. Peningkatan akademik ni kita akan teruskan menggunakan sumber kewangan peningkatan akademik yang akan diluluskan nanti untuk cikgu-cikgu dan pensyarah membuat kelas-kelas tambahan kepada pelajar yang lemah ataupun bersiko cicir. Ya, bersiko cicir maknanya yang gagal lah, pointer dia kurang dan sebagainya, membuat kelas-kelas dan bimbingan dan sebagainya. Jadi menyediakan modul dan sebagainya dan kita perlukan sediakan sedikit sagwati kepada pensyarah yang terlibat sebab dia menggunakan waktu di luar waktu kerja dia ya. Yang ni ya untuk usul ni ya. Jadi insya-Allah ya, makna peningkatan akademik ni kita akan teruskan ya. Bagi bukan pelajar yang lemah saja ya, pelajar yang ada berpotensi untuk cemerlang ya. Jadi semua pelajar lah ya akan disusun oleh unit akademik nanti. Okey, Puan Wadibi. Okey, terima kasih Cik Kamal. Ada cadang untuk sokong
Usul yang tadi, usul yang keenam tadi. Sokong. Cadang dulu, cadang Okay, sokong. Saya cadang untuk sokong. Nur Azhar. Terima kasih. Usul ke-8. Puan Siti. Usul ke-8 daripada Encik Rahmat bin Bahari. Dia usulkan pihak kolej adakan lawatan mengikut aliran kursus. Lawatan luar tu ya? Daripada Encik Rahmat. Encik Rahmat tak ada. Encik Rahmat ada di kalian? Okey, jadi kalau tidak ada, jadi untuk lawatan-lawatan ni, jadi program akan susun. Sekarang ni tak ada masalah tak ada masalah. Kalau untuk mengadakan lawatan dan sebagainya kita akan teruskan pihak polis. Okey, maknanya setujulah tu semua Pihak kolej dah kata dia akan usahakan, kita rasa macam terima pakai lah. Jadi usul diterima. Usul ke-9. Usul ke-9 daripada Encik Said Kamal Hazril tentang pengurusan mengambil berat aduan pelajar tentang makanan yang agak pedas di Dewan Makan dan pilihan yang ada jika tidak makan di Dewan Makan. Kemudian ada usul kedua berkaitan kafeteria yang diharapkan dapat beroperasi dengan baik, dan yang ketiga usul tentang perkhidmatan pengangkutan bas atau van untuk membawa pelajar outing ke bandar. Usul ni daripada Cik Syed Kamal, Puan Wadifi. Ada usul tadi, Cik Kamal ni? Cik Syed Kamal. Syed Kamal. Syed Kamal. Syed Kamal. Ada di talian? Boleh, kalau tak ada, jadi untuk usul yang aduan pelajar makanan pedas dan sebagainya, jadi kita akan ambil take note. Begitu juga untuk mengusulkan kafeteria beroperasi dengan baik. Jadi insyaAllah kita akan tambah baik dan kita akan buat perbincangan dengan kontraktor Dewan Makan Asrama dan juga dengan pihak kafeteria. Kita akan tambah baik dari masa ke semasa tentang usul ni. Terima kasih tentang usul ni. Ya, okey. Dan juga usul yang seterusnya, pengangkutan van untuk bawa pelajar outing, saya telah jawab ni. Jadi kita akan sewa bas daripada luar dan pelajar dikenakan bayaran untuk outing ke pekan dengan kadar yang tertentu, pergi dan balik. Okey. Terima kasih Tuan WDP. Okey, Tuan Syed Kamal, saya kira kalau jawapan yang telah dijawab oleh Tuan Pengarah tu kira semuanya setuju lah tu Setuju. Semua Sebab suara, okey. Syarul Azli setuju. Kita pakai bas. Okey. Usul yang ke-12. 10. 10. Ya, ayo. Belah sana. 10. Belah sana, belakang. Belah sana. Okey, usul ke-10 daripada Puan Nurul Insan binti Hassan, dicadangkan mesin kowe di setiap bengkel. Mesin kowe. Ya, Tuan Mudi, Puan Nurul Insan tadi ada? Ya, Puan Nurul. Mesin apa tadi tu? Okay, tak tahu. Iaitu mesin kowe di mesin ni lah, cooler. Water cooler lah. Jadi yang ni sama juga kaedah yang tadi, water cooler tadi. Jadi kalau tadi dah setuju, sumbangan mana-mana kita alu-alukan So kita tempatkan di bengkel-bengkel yang disumbangkan oleh ni lah. Ataupun sumbangan daripada PIBG Tuan PIBG. Okey. Next usul Puan Siti.
Seterusnya daripada Puan Norazah Khairani, tadi tentang mesin kowe tu dah dijawab kan? Ya. Usul kedua, okey Puan Norazah. Penyediaan mesin basuh dah manual atau mesin basuh layan diri di asrama. Ni saya dimaklumkan ada mesin basuh tapi katanya tak berfungsi dengan baik ke macam mana? Minta penjelasan lah kalau perlu ke ditambah mesin basuh. Okey, terima kasih Puan Norazah, Tuan WDP. Jadi usul yang pertama yang mesin kowe tadi telah jawab. Kemudian yang keduanya menyediakan penyediaan mesin basuh ya. Jadi untuk makluman hadirin, setakat ni ada 4 mesin basuh yang berbayar, maknanya menggunakan duit siling ya. Maknanya 2 di asrama lelaki dan 2 di asrama perempuan yang telah dibaiki. Mana boleh digunakan ya. Jadi pihak pembekal dia beritahu maknanya insya-Allah dia akan tambah lagi mesin basuh tu mengikut kapasiti pelajar asrama. Jadi setiap blok tu dia akan tambah selewat-lewatnya akhir tahun ini. Jadi saya telah dimaklumkan oleh pembekal yang membekalkan mesin ni selewat-lewatnya akhir tahun ini ya, insya-Allah. Kita doakan sama-sama untuk kemudahan anak-anak kita ya. Okey. Puan Norazah ya. Okey, maklum. Terima kasih. Okey, Puan Norazah tadi setuju, ada sokong. Ya, sekali tu ya. Setuju sokong sekali tu. Sekali lah. Sokong tu. Okey, seterusnya Puan Siti. Okey, usul yang ke-12 daripada Encik Zul Hasmi bin Muhammad Zabidi. Beliau usulkan kemudahan liputan internet dengan baik. Tentang coverage. Okey, Encik Zul Hasmi ada di talian. Tuan WDP, Encik Zul Hasmi ada di talian Tuan WDP? Zul Hasmi ada di talian. Zul Hasmi. Sila kebukaan. Ya, Cik Zul Hasmi. Ramai tak ada. Baik, kalau tak ada, inilah saya nak beri sedikit penerangan. Okey, setakat ni oleh kediaman dengan daripada PIBG ya, untuk talian internet kita U-Mobile ya, iaitu oleh kediaman ada 6 blok. Setiap blok dah ada satu talian internet dan kita perlukan satu lagi talian di Kolej Kediaman iaitu blok Aspuri lah, blok G, sebab semua ada 7 blok, kita cuma ada 6 saja, mana yang bulanan tu dibayar oleh PIBG ya. Kemudian kita ada juga untuk teknologi timpalan, okey. Kemudian bengkel teknologi pembinaan, kemudian pusat sumber, kemudian pusat akses, bengkel komputer dan rangkaian, dan perlu ada tambahan lagi iaitu bengkel pengurusan perniagaan ya, talian baru ya. Mana talian barunya perlu ada 2 lagi iaitu satu di asrama perempuan dan satu untuk pengurusan perniagaan. Jadi kalau untuk keseluruhannya dia ada 13 talian yang perlu kita langgan sebab talian yang sedia ada ni akan tamat bulan 8 ni ya. Bulan 8 ni. Jadi perlu diperbaharui, termasuk yang baru tu kita perlu tambah talian tu kalau setuju, maknanya sekali dengan rota ya. Jadi untuk bayaran untuk setahun untuk 13 talian tu iaitu RM5,960. Satu talian RM35. Ya, satu talian RM35. Jadi ada 13 talian yang dicadangkan iaitu menyambung semula 11 talian yang sedia ada dan tambah dengan yang baru. Jadi daripada sumbangan daripada PIBG lah, kita biasanya kita langgan untuk setahun kalau setujulah. Jadi saya kemukakan dalam mesyuarat. Sebab apa? Untuk kolej ni dia punya yang disediakan oleh kerajaan, perkhidmatan internet dia terhad ya, terhad.
Yang tu sebab bila guna ramai, sebab tu sikit dia perlukan daripada PIBG. Sebab pelajar ni perlukan talian internet untuk search dia punya bahan-bahan pembelajaran, bahan pembelajarannya, sebab pelajar dia tiada buku teks untuk vocational dan sebagainya yang ada untuk akademik saja. Jadi yang ni jadi perlukan sangat sebab kita benarkan pelajar membawa laptop untuk dan juga handphone, tetapi perlu jaga sendirilah dari segi keselamatan dan sebagainya. Okey, Puan YDP. Okey, terima kasih Cik Kamal. Jadi saya bagi PIBG, saya rasa kita cadanglah untuk menyumbangkan untuk sambungan lagi berapa unit lagi Cik Kamal? Lagi 6. Semua sekali kita sambung 11 dan kita tambah yang baru 2 lagi, 13 semuanya Puan YDP. Dengan kos 5,960. Setahun. Okey. Maknanya kita tambah lagi. PIBG akan keluarkan, akan salurkan bayaran tersebut sebanyak berapa unit lagi kan. Sebab kaedah sekarang ni memang kita kena banyak gunakan sistem maklumat cara baru nanti kan ada yang asrama blok ni ada, blok ni tak ada kan. Jadi kita selaras semua sekali lah. Okey. Ada lagi usul ke? Banyak usul lagi. Yang tadi diorang terima ke Tuan YDP? Setuju. Ada sokongan? Saya sokong. Ada Sokong tu Saya setuju. Muhammad sokong. Saya sokong. Muhammad Rahimu bin Rajam sokong. Okey. Nanti kita carilah mana sumber untuk menambah. Okey, usul yang ke-12. Ke-13. Okey. Usul terakhir daripada Tuan Haji Muhammad Ramli. Okay, beliau usulkan tentang sumbangan PIBG berjumlah 150 dan 50 daripada pecahannya RM50 tu pecahannya RM10 untuk aktiviti MPP, kebajikan RM5 dan lain-lain tu RM35 lah. Segala yang 100 lagi untuk program peningkatan akademik. Saya dipersilakan Tuan Haji Ramli di mana pengarah akademik untuk menjelaskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Muhammad, Fungsi PIBG, Tuan Kamal, pengarah dan semua peserta mesyuarat PIBG pada pagi ini. Baik, saya mewakili KB mengusulkan sumbangan PIBG berjumlah RM150 di mana pecahannya ialah RM50 itu adalah sumbangan dalam tabung PIBG, sumbangan tetap, di mana RM10-nya adalah untuk Majlis Perwakilan Pelajar MPP menjalankan aktiviti tahunannya. RM5 adalah untuk tabung kebajikan pelajar dan lain-lain ini sebanyak RM35. Untuk RM100 pula adalah kita sumbangkan diagihkan dalam tabung program peningkatan akademik, di mana pecahannya ialah RM30 untuk sumbangan program yang melibatkan pelajar dalam aktiviti core akademik dan juga core curriculum. RM10 lagi adalah sumbangan untuk pembiayaan internet di asrama sebagaimana yang Tuan Pengarah sebutkan tadi. Dan juga RM10 lagi adalah untuk aktiviti KB skill yang diadakan bagi mencungkil kemahiran pelajar menghasilkan inovasi dalam program ataupun kursus yang mereka masuk. Jadi itu pecahan dia RM150. Jika sekiranya pelajar itu dia seorang ayah, dia ada 2 orang anak di sini, bagi saya mencadangkan dibayar RM250 sahaja. Sumbangan wajib
50 itu hanya jika ia ada seorang anak. Jika dia ada 2 orang anak, dia cuma bayar seorang saja untuk RM50. Tapi yang 100 lagi itu kena bayar. Itu cadangan saya. Kalau ada penambahbaikan daripada Tuan Pengarah, minta Tuan Pengarah penjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ustaz. Maknanya kita tak ada membebankan lah pada ibu bapa kan. Kalau dia ada 2 anak, dia jadi jatuh bayar macam seorang lagi tak ya? Sama lah tu. Dah dah. Okey, ada untuk Tuan DP, untuk yang ada 2 anak, dia cuma bayar sumbangan untuk PBG yang RM50 tu dia bayar seorang sajalah. Tapi yang RM100 tu dia kekal ya. Mana kalau ada 2 dia kena bayar lah 100 ya. Tapi yang sumbangan ni seorang saja. Ya, iaitu RM50 tu. Itu yang dicadangkan. Okey. Tuan DP. Okey. Ada sokong? Ada cadang untuk sokong? Saya mencadangkan untuk menyokong usul yang dibentangkan. Okey, terima kasih. Usul yang akhir. Saya Puan Husni, setuju Cik. Setuju, okey. Terima kasih Puan Husni. Baik, saya rasa itu 13 usul yang last tu ya Puan Siti ya. Ya, betul. Kita buka kalau ada ibu bapa nak tambah-tambah lagi usul tambahan yang tak sempat nak dibicarakan dalam talian atau tak sempat nak hantar, silakan. Tak ada. Cik Rahmat tu kata ada, Cik Rahmat. Saya dapat macam angkat tangan ni. Kau angkat tangan setuju. Tak ada apa cikgu. Okey cikgu. Okey, terima kasih. Baik, kalau tak ada apa, kita terus pergi kepada agenda seterusnya iaitu tak ada apa ya? Hal lain tak ada Untuk lantikan. Lantikan lah kita pergi ke agenda ke seterusnya iaitu pembubaran ahli jawatankuasa PIBG 2021-2022. Jadi saya sebagai YDP PIBG Kolej Profesional Negeri dengan sukacitanya membubarkan AJK yang mana ada dan kita pergi kepada lantikan ahli jawatankuasa yang baru. Jadi untuk tujuan tersebut saya buka kepada para diri sekalian ibu bapa untuk membuat pelantikan bermula daripada YDP sehingga seterusnya. Saya mencadangkan Tuan YDP terus mempengusikan mesyuarat. Okey. Saya menyokong. Baik, terima kasih. Tapi saya mempengusikan mesyuarat. Kita belum lagi pergi berlantikan. Jadi saya harap mesyuarat tersebut akan dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Jadi dengan ini saya juga seperti mungkin sebagai membimbing semua rakan-rakan sekali semua berharap supaya dapat kita membuat pemilihan yang baru lah. Pemilihan jawatankuasa yang baru. Baik, saya buka kepada cadangan tuan-tuan dan puan untuk memilih daripada YDP lagi. Input. Minta maaf Tuan Pengerusi. Ya. Saya tak tahu, mungkin saya boleh cadang kat sini, eloknya Tuan Pengarah jadi pengerusi sementara kot. Kita dah kita dah mencadang tadi, setuju, iaitu Tuan YDP mempengusikan mesyuarat sementara. Okey. Okey ya. Okey. Okey, terus. Okey, tak apa. Saya boleh menarik diri, kita beri pada Cik Kamal lah, senang. Untuk mempengusikan mesyuarat tersebut. Jemput Cik Kamal. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan YDP. Jadi untuk ni kita ada iaitu melantik AJK di kalangan ibu bapa ya. Yang mula kita minta mencadangkan untuk melantik YDP ya. Jadi saya serah kepada ahli mesyuarat ya.
saya menurut saya kalau ada mencadang dan menyokong untuk YDP. Dipersilakan. Assalamualaikum Tuan Pengarah. Disebabkan kita tak kenal kan parent ni, saya rasa yang dah biasa sebagai YDP ke yang biasa dah handle mesyuarat besar, rasanya molek kalau mereka volunteer mempelawakan diri. Sebab kita nak lantik tak kenal, tak tahu kan, kok tu salah lantik. Rasanya boleh tak macam gitu? Kalau ada yang pakar dalam mesyuarat cantik untuk handle kita punya PIBG kita. Itu cadangan saya lah. Saya rasa di kalangan pensyarah mungkin dia lebih kenal pada parent yang ada tu. Ya? Pun cantik juga sebab pensyarah pun kenal kan. Cantik juga tu. Ya, silakan di kalangan pensyarah kalau ada yang mencadangkan, yang kenal ibu apa yang boleh untuk YDP ataupun kita kekalkan dengan YDP yang lama, saya serah kepada ahli mesyuarat. Saya Osman bin Yaakob, saya rasa elok kita kekalkan YDP yang lama lah. Itu cadangan saya lah. Okey, terima kasih. Ada lagi cadangan lain? Saya Suzana, saya cadangkan, saya setuju dengan cadangan Cik Osman tadi. Okey, ada yang membangkang? Ataupun ada cadangan lain? Saya Muhammad Rahimu Rajamu. Saya mencadangkan YDP sehingga ahli jawatan kuasa yang lain itu dikekalkan. Sebab kita nak buat pemilihan seperti mana Fauzi kata tadi lah, kita tak kenal. Tapi kita dah kenal pasti mereka-mereka ni semua boleh buat kerja. Jadi kita kekalkan semua. Terima kasih. Maknanya betul. Saya menyokong. Saya pun menyokong cadangan tersebut. Maknanya kita mengekalkan ni AJK di kalangan ibu bapa untuk sesi yang lepas, untuk sesi yang baru ni kita kekalkan sehinggalah pemilihan untuk yang akan datang, iaitu mesyuarat agung yang akan datang. Ada cadangan lain? Ataupun ada yang menyokong? Saya rasa saya setujulah dengan cadangan tu. Lagipun masa COVID, dia orang pun tak boleh nak improve apa-apa yang mereka nampak kan. Jadi bolehlah mereka sambung balik cadangan, idea yang mereka ada yang bantut masa COVID dulu untuk setahun lagi. Saya rasa Betul-betul. Saya menyokong. Okey, semua setuju sebulat suara lah ni. Saya sokong. Setuju. Okey, terima kasih. Jadi yang ini ahli mesyuarat nampak gayanya sebulat suara bersetuju. Ada yang ada calon, ada cadangan lain tak? Ataupun kita tutup cadangan ini? Kita tutup cadangan ini. Okey, kita tutup cadangan ni. Jadi kita tutup cadangan ni. Jadi kita kekalkan. Jadi setiausaha dapat cantik kan yang mencadang siapa yang menyokong. Kita nak cantik dalam minat mesyuarat. Okey, minta seorang yang mencadang tadi, yang kekal tadi. Saya Muhammad Rahimu bin Rajamu. Okey, mencadang dikekalkan. Okey, yang menyokong? Ya, mencadangkan. Saya Syarul Rajli menyokong cadangan tersebut. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan yang berikut iaitu cadangan ahli jawatan kuasa di kalangan pensyarah. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nora Sfira Hanif binti Muhammad Arif mencadangkan AJK IBG di kalangan guru KV Gerik dikekalkan. Okey, ada yang menyokong? Ada yang menyokong? Saya menyokong. Saya menyokong. Okey, ada cadangan ditutup ataupun buka? Silakan. Cadangan ditutup. Okey, terima kasih.
atas pelantikan tadi. Jadi secara tidak langsung, jadi semua telah bersetuju balik AJK yang sedia ada sebelum ini dikekalkan, sama ada di kalangan ibu bapa ataupun di kalangan pensyarah ya. Okey, terima kasih banyak. Jadi untuk seterusnya kita tengok iaitu ucapan penangguhan daripada mana-mana ibu bapa. Silakan. Kalau ibu bapa tak ada, saya minta ni YDP ya, YDP yang dikekalkan ni untuk membuat ucapan penangguhan. Terima kasih kepada Cik Kamal Sabri. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Walaupun sebenarnya berat untuk saya menanggung ni. Jadi untuk maklumat semuanya, saya sebenarnya ada 2 PBJ lain yang saya sedang pikul, iaitu pertama Sekolah Kebangsaan Raban yang baru saya langsungkan mesyuarat agung ni semalam, yang saya panggil Exco Pendidikan sendiri. Jadi dia pun seronok dia kata dapat hadir di Bulu Perak. Jadi saya duk fikir dengan Tuan Kamal, kalau dapat ada satu masa yang akan datang, kita booking lah untuk panggil Exco Pendidikan. Saya dengan senang semalam diluluskan 12,000. Senang-senang. Untuk apa-apa pelbagai lah, termasuk dalam bidang agama yang memang dia tekan berat sangat. Begitu juga dengan rakan saya yang amat berhormat Menteri Besar, saya sempat hadirkan dia juga pada masa mesyuarat agung tahunan minggu lepas 17 bulan. Iaitu masa kita datang mesyuarat jawatankuasa. Dia pun dengan senang meluluskan 30,000 untuk pelbagai yang itu. Jadi saya nampak bahawa PIBG Kuliah Vocational mungkin ada program yang terbesar yang dekat ni. Saya rasa kalau hari anugerah apa-apa bolehlah kita panggil yang amat berhormat Menteri Besar, sebab dia pun memang kita kena kehadapan lah kuliah vocational group, sebab dia banyak sekarang ni dia sedang membuat program mempromosikan pelan induk perjawatan kosong yang ada di Perak. Saya rasa dia nak menghadirkan sebanyak 6,000 jawatan. Itu satu program yang baik. Kalau kita guna pakai feedback, dia bawa feedback terus secara langsung lagi baik. Itu saya dapat lihat lah. Dua-dua tu memang sama-sama rakan saya juga. Boleh kita kenalkan. Juga saya rasa yang ketiga yang boleh kita kenalkan Dr. Mahkum. Kita ada menteri luar yang merupakan kaum bangsa lain daripada Melayu, boleh kita kenalkan juga. Itu untuk masa yang akan datang lah. Kalau mereka ni kena booking lebih awal lah. Macam buat macam saya tak boleh. Saya suka pakai WhatsApp lah, tapi kadang-kadang nasib baik dia marilah. Macam semalam pun Exco Pelajaran dia kata dia ada program yang lain. Dia terpaksa cepatkan program tu, buat pagi. Sebab nak hadir juga program saya ni. Program saya pada sebelah petang semalam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Rakan-rakan, ahli-ahli jawatankuasa dan juga pada ibu bapa, parent yang hadir pada pagi ini. Semoga kita akan bertambah lagi jihad kita untuk mengenengahkan pelajaran pada bukan saja pada anak-anak kita, tapi pada semua bangsa-bangsa kita dan juga rakyat negara kita dalam mengharmonikan lagi masyarakat Malaysia. Jadi saya ucap terima kasih. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih Tuan YDP. Jadi berakhirlah dah sampai penghujungnya untuk mesyuarat agung PBG. Terima kasih di atas kerjasama semua. Jadi jangan lupa, maknanya untuk link kehadiran kita isi ya, untuk kita rekodkan kehadiran ya, ada disediakan ya untuk kehadiran. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di panjang umur, insya-Allah untuk kebaikan bersama. Kita tutup majlis mesyuarat ini dengan tasbih, ibadah dan surah Wa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.